Soalan 13A, Raja 8 menunjukkan titik H51 pada satu sata kates. Perjamaan T ialah satu translasi -2, 3. Perjamaan R ialah satu pantulan pada garis Y sama dengan 3. Nyatakan koordinat imej bagi titik H di bawah perjamaan berikut. Pertama, T kuasa 2. T kuasa 2 bermaksud kita perlu melakukan translasi sebanyak 2 kali. Kita tengok titik H51 adalah seperti berikut. Kita melakukan translasi yang pertama, -2 bermaksud bergerak ke kiri sebanyak 2. 3 bergerak ke atas sebanyak 3. Kita dapat imej yang pertama. Imej yang pertama dengan koordinat 3, 4. Kemudian kita sambung translasi yang kedua. -2 bergerak ke kiri 2. 3 bergerak ke atas 3. Kita dapat imej yang kedua dengan koordinat 1, 7. Soalan yang kedua, TR bermaksud kita perlu buat perjamaan R terlebih dahulu. Perjamaan R merupakan pantulan pada garis Y sama dengan 3. Sebelum kita melakukan pantulan, kita perlu lukis paksi pantulan pada Y sama dengan 3. Ini Y, 3 adalah terletak di sini. Kita lukis garis, iaitu paksi pantulannya. Okey. Sekarang kita tengok H. Ada 2 beta dari paksi pantulan. Dengan samanya untuk sebelah pertentangan, perlu ada 2 beta dari paksi pantulan. Dengan ini, imej yang pertama dengan koordinat 5, 5. Kemudian translasi -2 bergerak ke kiri 2, 3 bergerak ke atas 3. Kita dapat imej yang kedua. Koordinat ialah 3, 8. Soalan B. Raja 12.2 menunjukkan sisi 4 ABCD, PQRS dan TUVW dilukis pada satu sata kates. TUVW ialah imej bagi ABCD di bawah gabungan perjamaan VW. Huraikan selengkapnya perjamaan W dan juga V. Kita tahu ABCD merupakan objek. Kemudian PQRS ialah imej yang pertama, iaitu di bawah perjamaan W. Kemudian TUVW merupakan imej yang kedua, di bawah perjamaan V. Kita tengok objek menjadi imej yang pertama di bawah perjamaan W. Kita mendapati kedudukannya berubah dengan ketara. Kalau kedudukan berubah dengan ketara, ini melibatkan transformasi putaran. Putaran biasanya berlaku pada 90 darjah. Kemudian kita tengok objek menjadi imej 1 adalah ikut arah jam. Kemudian bagaimana dengan pusatnya? Kita perlu guna cara cuba jaya. Saya teka pusatnya pada 4, -1. Kenapa saya kata demikian? Apabila saya sambung pusat ke objek punya C, kemudian imej yang sepadan iaitu A, kita mendapati
betul-betul menunjukkan 90 darjah. Ataupun kita ada satu cara untuk semak. Kita tengok dari pusat ke objek bunyasi melintang adalah 5. Apabila diputarkan dia akan jadi menegak pun sama ada 5. Kemudian kita tengok pusat ke objek bunyasi menegak ada 5. Apabila diputarkan dia akan menjadi melintang pun ada 5. Oleh itu kita sudah boleh confirm 4 negatif 1 merupakan pusat. Kemudian dari image 1 PQRS menjadi image 2 TUVW, kita mendapati memang sudah dibesarkan, oleh itu melibatkan pembesaran. Image 1 SR hanya ada 2 petak saja. Image 2 WV ada 4 petak, bermaksud sudah dibesarkan sebanyak 2 kali. Dengan ini kita boleh tulis faktor skala sebanyak 2. Okey, di mana terletaknya pusat? Image pertama punya S sepadan dengan image 2 punya W. Kita sambungkan. Kemudian image 1 punya P sepadan dengan image 2 punya T. Kita sambungkan. Kita mendapati kedua-dua garis ini bertemu di ataupun bersilang di 95, maka pusatnya ialah 95. Kemudian soalan 2, diberi bahawa ABCD iaitu objek mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 20 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan diwakili oleh TUVW. Kita tahu formula untuk pembesaran iaitu image sama dengan faktor skala kuasa 2 darab dengan objek. Kita tahu faktor skala ialah 2 kuasa 2 darab dengan luas objek ialah 20. Dengan ini kita dapat jawapan 80.